Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Selamat petang. Salam bahagia, salam pertemuan seperti biasa saudara. Kita bertemu pada jam 5 petang, kecuali hari Jumaat saudara. Saya tengah tengok saudara, okey. Saya menanti teman-teman. Kamera ni dia kena rapat sana rapat sini nak tengok mana yang sesuai. Yang mana dapat tengah nampak tiba-tiba saya sengit sana sengit sini. Biasalah saya. Apa khabar anda semua? Saya hari ni hari Rabu saya 27 Disember 2023. 3 hari lagi saya kita akan mengakhiri tahun 2023 dan membuka lembaran baru. Ya, Puan Halimah Ismail, selamat petang. Begitu juga Mazlan Naklan. Saudara, 3 hari lagi kita akan menyambut ataupun membuka tirai baru dalam kehidupan kita 2024. Saudara Izzuddin, salam dari Pulau Pinang katanya cuaca mendung. Sekitar rumah saya tadi pun juga mendung sekarang ni. Begitu juga saudara Nur Aili dan seluruh negara sebenarnya mendung dan hujan. Sebab itu saya selalu berpesan kepada teman-teman, jaga kesihatan diri kita, dan paling penting sekali kalau hujan saudara, bersiap-siaplah kalau ada berlaku banjir. Saudara kita Saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, apa khabar? Dan jangan lupa juga saudara, tinggal 75 hari kita menanti kehadiran bulan Ramadan. Kita menanti Fajar Ramadan. Ya, Saudara Muhammad Faridun Tukiman, apa khabar? Terima kasih. Dia kata saya bukan ahli UMNO tapi saya orang UMNO. Itu betul lah tu. Saya pun bukan ahli UMNO, saya orang UMNO. Tapi siang kita nak bercakap soal politik saya. Saudara Mat Baridun, Saudara Zamarid SC. Siang-siang kita mengenang atau mengimbau masa silam. Ini sesi sembang-sembang santai. Dan saya, sebagaimana yang saya janjikan saudara, saya akan meneruskan pembacaan berhubung tentang buku ni saudara. Saya akan cuba menerjemah satu bab demi satu bab, potong-potonglah saudara, supaya nampak lebih mudah anda fahami, iaitu Diary dari Penjara. Ini catatan daripada almarhum Datuk Harun Idris saudara. Sebab bila saya menatap buku ini saudara, ada kesayuan di hati saya. Dan ia mengimbau masa silam saudara. Zaman saya dalam pergerakan pemuda, zaman saya di awal remaja saya, waktu rumaja. Saudara Raja Kamal, Raja Faizal, Waalaikumsalam. Sebab saya bila saya menatap buku ini, catatan almarhum Datuk Harun, ternyata saya apabila pihak-pihak mereka yang mengelilingi almarhum Tun Razak waktu itu, mereka gagal mempengaruhi Datuk Harun sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dalam peristiwa dalam pilihan raya tersebut, pemilihan parti saya tahun 28 Jun 1974 bagaimanapun pun gagal. Kerana Datuk Harun memperolehi 245 undi dan Datuk Tan Sri Samad dapat 107 undi. Artinya saudara waktu itu cuma 352 orang perwakilan pemuda saja saudara. Ini cerita lama biografi Datuk Harun. Jadi berlaku pertembungan dan Tan Sri Samad Idris bila saya berjumpa dengan beliau, Allahyarham, beliau mengatakan dia tak tahu bahawa itu ada agenda. Tapi bila orang suruh kita lawan je lah. Dan waktu itu memang pun orang dikelilingi Tun Razak sudah pun berusaha untuk menyingkirkan Datuk Harun. Tambah lagi apabila pada 1975 saudara. Ini peristiwa penting.
yang membuka lembaran baru bagi negara kita dikenali oleh dunia apabila pertandingan tinju antara Muhammad Ali dengan Joe Wagner berjaya dianjurkan oleh pergerakan pemuda di bawah pimpinan almarhum Datuk Harun Idris di Kuala Lumpur. Jadi Muhammad Ali datang, satu dunia kenal Kuala Lumpur. Sebelum tu orang tak kenal pun Kuala Lumpur saya. Satu saya belajar kat London dulu. Uh, 75 juga saya dalam bulan November. Julai Muhammad Ali datang. Jadi mereka merasakan suka tak suka maka karier politik Datuk Harun mesti dilenyapkan. Dan mereka berpakat memberi membuat tuduhan kononnya almarhum Datuk Harun mempunyai wang sejumlah 600 juta dalam simpanannya. Kononnya ada berlaku korupsi dan sebagainya. Dan ini didedahkan oleh Ketua Pembangkang waktu itu iaitu Mendiang Tan Sri Tan Chee Koon. Tan Chee Koon juga dalam tulisannya dalam akhbar The Star pernah menulis dan mencatatkan pada tahun 1981 bila dia mengatakan ya saudara Tan Chee Koon mengatakan bahawa dia baru dia tahu bahawa diri dia telah dipergunakan oleh orang-orang di sekeliling Tun Razak waktu itu kerana mau menjatuhkan Harun. Jadi dia rasa insaf Tan Chee Koon ni saudara. Saudara Wan M. Bakri. Itu gambarannya saudara. Politik kita dari dulu lagi saudara, daripada tahun 70-an lagi tak sunyi-sunyi. Menjatuhkan. Jadi Tan Chee Koon bawa isu ke parlimen saudara. Bawa isu parlimen menuduh Datuk Harun ini terlibat dalam rasuah apa semua. Ini menggusarkan hati Tun Razak. Almarhum Tun Razak dia orang baik. Dia mikir macam mana nak menyelesaikan. Sebab itu apabila wujudnya tuduhan di parlimen mengatakan Datuk Harun ni terlibat dalam rasuah, maka Tun Razak memberi pilihan kepada Datuk Harun. Dia kata, Ron, why not? Untuk meredakan keadaan, saya hantar you sebagai duta Malaysia ke bangsa-bangsa bersatu di New York. Sebab dulu kita pernah ada waktu dulu apabila Menteri Besar Perak yang dituduh rasuah. Jadi cara Tengku Abdul Rahman, dia minta dia bersara hantar pergi jadi duta ke bangsa-bangsa bersatu. Saudara. Tapi bila Tun Razak melihat Datuk Harun juga terjebak dalam suasana sebegitu, maka di-offer supaya Tun Razak menjadi duta Malaysia ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi kata Tun Razak, boleh. Dia Datuk Harun ni dengan Tun Razak, dia suruh buat apa pun ikut. Dia kata boleh. Tetapi saya mesti mempersihkan diri saya yang sekarang ni dikuturkan dengan tuduhan rasuah. Macam mana saya nak berjumpa dengan para diplomat antarabangsa sedangkan saya pula dituduh sebagai orang yang terlibat dalam rasuah. Jadi itu syaratnya. Dia kata kalau boleh pergi tapi kes saya mesti diselesaikan. Jadi dalam keadaan usaha untuk menyelesaikan begitu saja, Tun Razak dapat tahun 76, masa berjalan begitu pantas, belum sempat pun diselesaikan, diuraikan masalah tersebut, maka almarhum Tun Razak meninggal dunia di London. Saya teringat lagi kenyataan dan perbualan saya dengan Yang Mulia Tengku Razak Hamzah. Dia kata 6 hari sebelum Razak meninggal, dia kata saya berbual dengan Tun Razak. Dia kata, Lee, kalau saya balik ke Kuala Lumpur nanti,
kita akan selesaikan dua perkara ini penting, dia kata. Kalau tidak nanti rosak negara kita. Dan kita tahu negara kita ini semakin rosak kerana adanya elemen-elemen yang orang subversif, komunis, Soviet Union, saudara, orang yang sosialis, mereka cuba menguasai masa itu Seri Perdana lah, saudara. Saudara Ramzul, saudara Rashidah Ahmad dari kota Singapura, saudara. Ya, jadi Fam Syahril Azrin, apakah sebabnya Allahyarham Datuk Arun menyertai Parti Semangat 46? Itu kemudian, saudara. Fam Syahril itu selepas itu jauh lagi. Dalam diary nanti ada catat, sabarlah satu-satu. Ya, Fam Syahril, saya tak boleh cerita tebuk sana tebuk sini. Kena tunggu urutannya satu persatu. Tapi yang ini, apabila yang Mula Tengku Razak balik daripada London, dia memanglah berusaha memegang amanat Tun Razak supaya itu dua perkara. Pertama, mau menyelesaikan masalah Datuk Harun. Sebab dia kata Harun punya masalah ni kita kena selesaikan. Rosak dah Melayu kita ni. Yang kedua, katanya kita harus membawa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Masa itu Anwar lah. Sebagai Presiden ABIM, Presiden WAMI, Angkatan Pemuda Islam Dunia. Masa itu dia kata bawa dia masuk UMNO. Dua itulah amanat Tun Razak kepada Tengku Razali waktu beliau balik daripada London mau melaksanakan. Tapi malangnya Tun Razak meninggal dunia. Itu sekat jalan, kita sambung lagi besok. Saya tak boleh cerita habis-habis. 4 tahun setengah tak boleh habis. Satu persatu. Okey, saudara? Itu cerita sambungan daripada kisah semalam. Apabila saya membuka, kalau anda mahu cepat, bacalah buku ini. Iaitu diary dari penjara, saudara. Ini catatan dari hari demi hari ditulis oleh Datuk Arun, saudara. Baik, saudara, sebelum saya meneruskan bicara ini, selalunya mesti ada mukadimahnya. Tadi dah cerita pasal buku Datuk Arun, saudara. Ya, saudara-saudari Lembang. Kita sedikit mutara kata, saudara. Ini, saudara, saya petikkan daripada teman-teman yang berkirim pada saya dan saya cuba hayati satu-satu. Ini agak menarik, saudara. Sedikit mana pun duit yang kita ada, saudara, pasti akan cukup jika kita gunakan untuk hidup. Tetapi ia tidak akan pernah cukup jika kita gunakan untuk memenuhi gaya hidup. Jadi saudara, kadang-kadang kena terlalu bersemangat untuk mendapatkan apa yang kita mahu, kita lupa menjaga apa yang kita ada. Ini sebagai pedoman kita, saudara. Sebelum saya meneruskan kisah pada hari ini. Saya ambil dalam 10 minit cerita Datuk Arun, besok saya sambung lagi. Jadi berantailah satu persatu, sabar dulu, saudara. Dan ini kita menyantuni masuk segmen jeritan batinku, saudara. Sebelum itu saya nak menjelaskan, alhamdulillah kabarnya saudara artis serba boleh kita, iaitu Isma Alif, yang kini dirawat di Hospital Ampang, sudah pun nampak agak pulih, dah boleh bercakap, dah boleh tidaklah masih dalam keadaan yang ditidurkan. Sebab semalam katanya dia dikunjungi oleh penyanyi Rosita Rohaizat bersama dengan Presiden Persatuan Karyawan Malaysia, itu Freddy Fernandes, yang mengantar bantuan dan sebagainya. Dan saya melihat ada sesuatu yang tak kena dalam keluarga Isma Alif apabila isterinya dan anak-anaknya tak datang melawat. Itu catatan yang saya baca dalam berita harian semalam. Itu kenyataan daripada Samsidah, itu adik kepada saudara Isma Alif. Tapi itu biarlah mereka dengan masalah mereka. Cuma kita sebagai rakan, sebagai peminatnya, kita bersyukur kerana nampak gayanya Isma Alif sudah pun pulih sedikit. Mudah-mudahan dia dapat segera pulih agar dapat terus berkarya dalam dunia seni ini, saudara. Ini sedikit kena bagi tahu berita juga, saudara. Dan kita sambung cerita tentang kisah dalam jeritan batinku. Ini kisah seorang wanita. Dia mempunyai seorang anak. Seorang anak, kemudian dia mengandung 6 bulan. Ya. Dia kata bahawa dia berkenalan dengan suaminya, sama-sama menuntut di Menara Gading, di Pusat Pengajian Tinggi. Jadi waktu menuntut itu mereka berkenalan, akhirnya terbit bibit-bibit percintaan yang berakhir dengan jenjang parlimen. Jadi dia pun berkahwin. Selepas dia berkahwin, dapat seorang anak. Tapi waktu dia mengandungkan anak pertama, suaminya buat hal. Rupa-rupanya suaminya sebelum dia berkenalan dengan
gadis Z ni saudara, saya pakai nama Z lah saudara. Dia kata dia sebelum itu suaminya memang ada kekasih, dia pun tak tahu. Tapi dalam saat-saat dia syarat mengandung, waktu itulah suaminya menyantun semula hubungannya dengan kekasihnya yang juga isteri orang. Itu masalah pula dah tu saudara. Sampai keterlanjuran berlaku. Jadi itu selepas diketahui sekarang ni zaman dunia tanpa sepadan saudara, segala-galanya tercatat dalam uh, telefon bimbit. Dan bila dia menatap benda itu, tentulah dia rasa amat sedih di saat dia sedang menanti kehadiran cahaya mata pertama hasil perkahwinannya. Tiba-tiba suami buat hal. Ya, saudara, bagaimanapun dia sabar sehinggalah anak yang dikandungnya lahir. Selepas anaknya lahir, selepas berpantang selama sebulan, dia melihat suami dia memang tidak begitu mesra dengan dia. Saudara, ertinya hubungan suami isteri suram dan tidak bermain. Dalam saat-saat begitu dia bertanyalah pada suami dia, apakah dia masih lagi bertemu dengan kekasihnya. Jadi dia dapat tahu bahawa bekas kekasih suaminya itu telah pun bercerai dan menjadi janda anak 4. Anak 4 saudara. Itu masalahnya. Jadi berlakulah pertengkaran. Setelah berlaku pertengkaran apa semua, belum sempat pun mencari perdamaian, suaminya terus melafazkan talak 1. Orang lelaki ni saudara kadanglah, kerana sebab itu saudara, kerana dia merasakan talak itu berada pada tangan lelaki, mudah dia untuk melafazkan. Jadi Z ni tadi kecewalah yang amat sangat. Bagaimanapun dia alam perkahwinan ni dia cuba nak menjaga saudara. Tapi setelah diketahui dia diceraikan oleh suaminya tu, dia pun kemas pakaian, anaknya, dia carilah pindah rumah lain. Tapi perceraian itu tak lama. Apabila kerana perceraian itu tidak didaftarkan di Mahkamah Syariah. Dalam keadaan begitu, beberapa bulan kemudian suami dia menyantuni semula dan minta berbaik balik. Kerana katanya tak payahlah kita meneruskan perceraian, kita kembalilah untuk kita membina satu kehidupan baru. Jadi dia kata tak apalah. Kalau itu keadaannya dia redalah, tapi dengan syarat janganlah dia mengulangi perkara yang lama. Dah berjanji dah semua okey. Hanan Harun ada berita tentang SPRM malam nanti saudara. Saudara Hanan tu dia kata gaya hidup mewah mendedahkan kepada rasuah. Saudara. Jadi ini kita cerita tentang jeritan batinku. Jadi selepas dia berbalik semula, isteri dengan suaminya, rupanya masih lagi tidak berpanjangan. Sebab perangai suaminya masih rupanya dalam diam-diam, dia masih lagi mengulangi pertemuan dengan bekas kekasihnya yang telah pun menjadi janda. Hinggakan mereka terlanjur. Jadi akhirnya dia mengaku dan suami dia minta. Suami dia kata kalau boleh, janganlah biarkan I begini. Kenapa tidak? Kalau izinkan I untuk berkahwin seorang lagi. Jadi baginya dia mendengar keadaan begitu, bagaikan katanya, dia bagaikan gegak gempita lah dalam kepala itu. Memanglah secara wanita itu satu benda yang paling ditakuti. Sesuatu yang amat dikhawatiri, dibimbangi. Secara adalah apabila suami melafazkan nak berkahwin seorang lagi. Secara waktu itu dia tak dapat nak buat apa, dia kata. Dia tak boleh terima keadaan. Bagaimanapun dia cuba pujuk hati dia sebab dia memikirkan anak dia. Dia tak mahu anak dia kehilangan kasih sayang bapanya. Anak sedang membesar katanya. Jadi berusahalah. Berusaha untuk membaiki hubungan. Tapi suami dia kata tak apalah, kalau dia tak setuju, dia akan memutuskan hubungan dengan kekasih dia. Bersyukurlah dia. Bagaimanapun dalam diam-diam, rupa-rupanya si suami masih terus menjalinkan hubungan dengan kekasih lamanya itu juga. Dan tanpa ikatan perkahwinan, hari Sabtu, hari Minggu je katanya, hilang di rumah. Balik hari Isnin, marah-marah. Begitulah keadaannya. Akhirnya berlaku perbalahan. Sebab satu ketika dia kata dia tengok
telefon. Kebetulan suami dia masuk bilik air, dia ambil telefon, dia baca apa yang ada catatan dalam mesej dalam telefon. Memanglah secara luluh hatinya bila menatap bahawa suaminya masih lagi menjalin hubungan percintaan dengan kasih lama. Jadi dia pun berdepan dengan suami dia, kata, macam mana? Abang kata abang dah tak ada hubungan. Sekarang ni abang jumpa dengan dia. Abang kata abang pergi outstation. Tapi rupanya setiap kali abang pergi outstation, abang bukan pergi outstation. Abang menjalin hubungan dengan kekasih janda tu lah. Jadi sebab bila sebut 3-4 kali perkataan janda, maka terbit amarah pada suaminya. Maka dia diceraikan untuk kali kedua. Sepatutnya kalau gitu talak 2 lah. Dalam keadaan begitu dia kebingungan. Sebab perceraian itu tidak dilakukan di pejabat di mahkamah syariah di hadapan qadi. Jadi dia tanya kita, apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya lakukan? Kerana suami saya telah pun menceraikan saya tapi tidak dilakukan di mahkamah. Dan saya sekarang ni akan meneruskan kehidupan. Saya terpaksa lah sebab dua-dua ni graduate secara graduan daripada pusat pengajian tinggi, berkarya. Dan dia mampulah untuk menjara kehidupannya, untuk anaknya, cari orang gaji, tak ada masalah pada dia. Tetapi dia kata macam mana? Untuk hubungan kasih sayang dengan suami masih ada. Dia kata kalau ada pujukan, kalau ada apa ini settlement, dia bersetujulah untuk kembali. Tetapi dia bimbang apakah status sekarang setelah 2 kali dia diceraikan oleh suaminya. Teman-teman macam mana? Saya Saudara Pecu, Saudara Rashida Ahmad dari Kota Singapura. Jadi Saudara Fam Syahril dia kata kalau dah tiada kasih sayang, apa perlunya merujuk kembali? Saya rasa itu juga. Sebab kali pertama dah bercerai, lepas itu rujuk. Rujuk pun tidak dibawa ke mahkamah syariah. Memang pun secara dalam hukum Islam kita ni tak perlu pun nak pergi rujuk ke pejabat. Tapi bila lafaz saja berlaku, maka gugurlah talak, tapi talak 1. Kemudian bila rujuk kali kedua okey. Dan sekarang sudah terlafaz talak kedua. Talak kedua ini dan lafaz itu tidak dilakukan di mahkamah. Jadi saya bagi tahu Puan Z. Ini pandangan saya. Pertama-tama sekali bertemulah dengan mahkamah syariah. Di mahkamah syariah itu ada pegawai kaunseling. Ceritakan keadaannya. Yang kedua, mahkamah akan memanggil suami anda. Suami ke bekas suami anda, bahawa dia akan dijatuhkan hukuman melakukan perceraian di luar mahkamah. Jika itu berlaku, maka dia kena denda. Yang kedua, kalau nak rujuk, terpulang pada puan. Kalau puan menolak, kalau waktu kita akad nikah dulu, suami telah pun berakad. Akad dan nikah dia berakad. Bahawa dia berjanji bahawa bila isteri saya pergi pejabat mahkamah, berjumpa tuan kadi, minta cerai kerana alasan 1, 2, 3, 4, maka gugurlah talak pertama. Dan kalau dia tak mau lagi meneruskan, gugur talak kedua. Dan kalau tidak lagi keengganannya, maka gugurlah talak 3. Itu yang saya faham saya. Jadi kata Khalidah Khalil, kata kalau begitu get lost lah dengan lelaki yang perangai macam setan. Saya agak bersempati dengan Puan Z. Dia ada kekasih tapi dia cari orang lain. Sampai keterlanjuran. Mana isi nak faham? Kali pertama dah dimaafkan, dah diampunkan segala kesilapan demi nak jaga keharmonian rumah tangga. Sebab Z dia sayangkan rumah tangga yang dibina atas ikatan kasih sayang, percintaan sewaktu di Menara Gading. Tapi rupanya rumah tangga ni tak berkekalan. Kerana sikap suaminya sudah pun menjalin kasih dengan orang lain. Jadi kalau minta pandangan pada saya, Puan Z, saya nasihatkan anda pertama sekali bertemu dengan pegawai agama Islam di pejabat agama Islam. Di mahkamah syariah khususnya, cerita keadaan. Lelaki yang tiada kasih sayang dan tanggungjawab, saya rasa tak perlulah dia berumah tangga. Memunjanglah adalah sepanjang terpulanglah. Saudara Budin Pasarat hadir dari Kuala Pilah. Jadi itu isunya. Isunya pertama telah diceraikan, dia rojok. Tidak pun berjumpa dengan pejabat agama. Okeylah, hidup berumah tangga. Kemudian buat perangai lagi, mengulangi. Dan bila bergaduh, akhirnya lapaskan cerai. Jadi mudah sangat dia melapaskan cerai. Saya tidak mahu untuk anda meneruskan perceraian dan sebagainya. Saya tidak mampu begitu. Saya tak baik kita melihat perceraian orang. Dan saya juga tidak
tidak mahu supaya anda berbaik balik. Kalau begitulah sikap suami anda, apakan daya? Anda seorang wanita malanglah bagi saya yang begitu menaruh harapan begitu tinggi kepada seorang lelaki yang sikapnya bagi saya hidung belang. Bagaimanapun lebih baik berjumpa dengan pegawai di Jabatan Agama Islam ataupun di Pejabat Mahkamah Syariah supaya bekas suami anda dipanggil kalau ada konseling, kalau ada ruang untuk membina semula. Tapi rasa saya sukar. Walaupun kasih dan sayang macam mana pun Puan Z, kalau itu takdirnya, perceraian, akhirnya terpaksalah kita mengungkapkan bunga bukan sekuntum. Kumbang juga bukan seekor. Itulah pandangan saya. Tetapi ini Saudara Mon Syarif ni cerita, mohon jangan marah. Saya teman-teman menghantar kiriman pada saya bercerita dan kita cuba untuk membantu dalam jeritan batinku. Sambil itu kata daripada Pasrat dia minum petang kuih tepung pelita, alhamdulillah. Saudara Mon Syarif jangan marah saudara. Puan Hamidah Ahmad, dia kata tepuk dada tanyalah saya. Dia kata kalau bagi saya pergi mahkamah syariah, kalau dia mau menceraikan, ambil pasah. Itu kata daripada Puan Hamidah. Kerah hati Puan Hamidah. Saya tidak mahu campur dalam urusan begini, tetapi saya ingin memberi nasihat. Pertama-tama sekali Puan Z, berjumpalah dengan pegawai di Jabatan Agama Islam. Mereka lebih arif, lebih tahu bagaimana segi hukum hakam. Sebab pertama anda diceraikan kali pertama, tidak dirujuk ke mahkamah. Kemudian anda rujuk semula dan hidup semula. Kemudian suami anda masih lagi buat perangai. Dan bila bergaduh hanya berpunca daripada setelah anda membaca catatan, ini rintihan kasih sayangnya dengan kekasih lamanya. Tentulah hancur hati anda. Saya dapat memahaminya. Tetapi saya tidak meminta supaya anda terus berpisah. Namun begitu apabila suami anda melafazkan cerai, itu kali kedua. Ini bukan kerja main-main. Ini saudara, dalam hidup rumah tangga saudara, talak itu saudara, apabila sahaja terungkap, bergegar arasy di syurga saudara. Sebab perceraian itu memang dibolehkan dalam Islam. Tetapi dibenci oleh Allah saudara. Sebab itu bila kita mempunyai suami dan isteri, cubalah memelihara hubungan suami isteri ini sebaik mungkin. Kalau suami pun belajarlah bersabar. Mungkin suami isteri kita popet, sabar saja. Begitu juga dengan isteri, kalau suami dirasakan ada, tapi kalau dah keterlanjuran tu sukar untuk saya nak memberi nasihat. Orang kata berapa berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ya. Mun Syarim, jangan marah. Dia kata tadi ada iklan masuk. Iklan tu tak tahulah saya, bila iklan masuk saya tidak mempunyai syarikat iklan dan belum ada lagi iklan-iklan nak masuk dan sebagainya. Tapi bagi saya mereka nak iklan barangan, iklankanlah, tak ada masalah. Ya, saudara Mun Syarim. Cuma yang saya nak jelaskan di sini bahawa dalam kehidupan berumah tangga, pelayaran itu memang sentiasa beronak dan juga berolak. Mana lautan yang tidak berombak? Mana bumi yang tidak ditimpa hujan. Dalam keadaan begini, saya nak nasihatkan teman-teman apa yang berlaku saudara Puan Hamidah Ahmad. Dia kata, kalau cinta sebelah pihak je, takkan ada keluarga. Sakinah mawadah, betul. Kalau kita saja berkorban, tak adalah bini keluarga sakinah mawadah. Daripada Pasarat, demi cinta kasih tebal, kental isi hati. Saya agak bersimpati, tetapi sukar untuk saya memberi nasihat untuk anda nanti kalau suruh berbalik-balik, santuni balik, tiba buat perangai lagi macam mana? Sebab itu saya kata yang terbaik, jumpa pegawai di Jabatan Agama Islam, biar mereka memanggil suami anda. Mungkin mereka boleh memberi kaunseling tentang keterlanjuran suami untuk mereka, supaya kalau boleh lakukan taubat nasuhah. Ini bukan main-main saya. Ini cerita ni bila menyangkut soal hukum. Saya bila menyebut soal hukum, tapi soal hati dan perasaan boleh juga saya santun. Tapi bukan soal hukum akam. Soal perceraian, soal talak ini jangan main-main. Yang terbaiknya pergilah berjumpa dengan pejabat qadhi dan berbincanglah dengan pegawai di situ. Kalau boleh biarlah mereka memanggil bekas suami anda kerana talak ni bukan main-main saudara. Sebenarnya saya nak bagi jelaskan pada anda, kalau kita bergurau pun, kalau tersebut perkataan talak aku cerai tu, bermakna saudara bergegar arasy. Jadi itu jatuh talak kalau tak silap saya. Sebab itu adalah sesuatu yang
tidak seharusnya dilafazkan oleh suami. Jangan sekali, jangan gunakan itu sebagai senjata terakhir untuk suami melampiaskan amarah pada isteri. Bagi saya, sebelum anda mengungkapkan perkataan begitu, fikirkan soal anak-anak. Itu yang paling penting. Jadi soalnya Puan Z, saya bersimpati dengan anda, apa yang anda alami. Sekarang ini, pertama-tama sekali jalanilah kehidupan ini seperti biasa. Anggaplah bunga bukan sekuntum, kumbang juga bukan seekor. Dan sekali lagi saya katakan terbaik solat. Solat kita kepada Allah SWT, minta pada bimbingan daripada Allah apa yang harus aku lakukan. Saudara Nurliza, suaminya sudah tiada sayang di hati. Jadi tadi hidup harus diteruskan. Betul Liza? Saya setuju pandangan Puan Nurliza. Z, suami dah tak ada sayang di hati, tak ada kasih. Kasih sudah pun menipis. Jangan diharaplah orang kata datangnya hujan kalau cuaca terang benderang. Jangan diharap hadirnya pelangi saat awan mendung menutupi langit. Itu keadaan saya. Jadi dalam keadaan begini, saya cuma mampu menasihatkan. Jadi dia kata secara berpasal, dia kata hak mutlak ke mahkamah syariah. Itu terbaik. Puan Mon Syarif saja, berapa umur Puan? Umur Puan Z, sekejap. Dia tidak 30. 30 tahun. Saya, Puan Hamidah Ahmad, kalau di Johor mahkamah syariah ada kaunseling tapi cerai luar mahkamah tanpa saksi agak sulit juga. Betul Puan Hamidah. Ini yang saya cakap tadi, sebab mereka bergaduh cerai. Jangan begitu. Jadi saya bercerita tentang ini sebagai pengetahuan untuk teman-teman yang berkesempatan melayari bicara saya. Paling tidak kita dapat pandangan dan pedoman, saudara. Jadi bila kita terjebak dalam masalah, mana rumah tangga yang tak bergolak, saudara? Mesti rumah tangga bergolak. Cuma selalu saya katakan, lelaki jangan sesekali bermain dengan soal talak. Ini bukan cerita main-main. Dan anda menghancurkan kehidupan. Bukan hanya menghancurkan kehidupan keluarga anda juga menghancurkan hati seorang wanita yang begitu mengharapkan kasih sayang dari anda. Begitu juga dengan anak-anak bila berlaku perceraian. Ya, saudara Musyarim, ni saya tengok begini keadaannya, sebab itu dia minta. Dia kata sekarang ni yang bezanya aku ni sengsara. Aku terlalu sedih. Janda anak 4 tu kegilaan suamiku, pulanglah. Jadi saya tak mau untuk campur dalam perbalan anda dengan orang lain. Tapi Rabbul Pasrat dia kata 30-an masih punya ruang untuk mencari pendamai. Terpulang. Tapi jangan dalam saat-saat begini, sekali lagi saya jelaskan pada anda, pada Puan Z, jangan cari orang ketiga. Kalau anda mencari orang ketiga, kadang-kadang pandangan mereka tak semestinya sesuai dengan diri anda sebab mereka tak tahu masalah sebenar. Saudara? Begitu juga kalau anda cari orang lelaki, mereka akan mengambil kesempatan. Kalau cerita pada kawan-kawan begini, mungkin mereka kata, ni nampak gaya ni aku pun nanti kalau suami aku begitu, ada chance nanti tak pasal-pasal dia tackle pula suami aku. Ini keadaan. Lebih baik jangan cari orang ketiga. Tempat yang terbaik adalah di pejabat mahkamah syariah untuk pegawai-pegawai kaunseling, untuk memberi pandangan. Ceritakanlah di situ. Saya tak boleh cerita di mana anda berada, nanti tak baik. Ini masalah keluarga. Ini cerita ni, saya anggap ini sebagai cerita umum saja, saudara. Untuk pengetahuan kita dia, ya. Sebab saya nampak komen daripada ni ada juga, dah lah dek, dia kata berat mata mandang, berat lagi buang mikul. Sekarang tumpukan, macam mana nak besarkan anak. Itu betul. Ini pandangan daripada Aspila Hamzah, dia kata. Move on. Dan benalah hidup baru. Kerana dia kata lelaki itu takkan berubah. Selagi dia tidak ditimpa musibah. Marah pula. Selagi dia tidak menghadapi sebarang musibah, dia takkan berubah. Sekarang ni, usahalah untuk mendapatkan nafkah untuk anak. Pergi ke mahkamah, tuntut supaya dia nak kejarkan janda tu buat apa? Tak payah. Ada seorang kakak Hashim, dia kata, tenanglah perasaan. Jadi move on. Dia kata jumpa lawyer, dapatkan nasihat untuk buat semua tuntutan sepanjang perkahwinan. Jangan biarkan orang meminjak-minjak kepala kita. Ada pula Nazatul Isma. Dia kata, sis,
Pertama sekali, sending you a big hug. Pelukkan kasih sayang katanya. Allah juga menguji anda atas kemampuan kita. Jadi kadang begitu. Jadi saya dapat juga kiriman teman-teman yang memberi pandangan agar Z ini tabah menghadapi dugaan hidupnya. Ya, Saudara Abdul Jalil, inilah rentetan kehidupan yang perlu dilalui dalam dunia tanpa sepadan. Macam-macam cerita kita dapat. Besok ada cerita lain pula lagi, saudara. Jadi besok lagi sedih cerita. Ada kisah bagaimana tiba-tiba saja bila dia menghadapi kesakitan, tiba-tiba suaminya cerai dia. Satu hal lagi, yang ini saya dapat daripada media daily, Harapan Daily, yang mencatatkan. Sedih kisahnya. Itu besok saya. Cuma hari ini saya nak bercerita tentang Z apabila dia dicerai untuk kali kedua. Saudara, bagi saya cerita masyarakat kita ada saja, bukan tak ada. Sejauh mana kita nak membantu ataupun menggali cerita demi cerita. Baik, saudara, kalau anda sentiasa bersama dengan saya, macam-macam saya dalam semang-semang santai begini. Jadi kita lupakan seketika soal politik, kita santuni kisah masyarakat. Ada yang menarik, ada yang lucu, ada juga yang menyedihkan. Tapi saya tak akan lupa, bermula daripada semalam, hari ini saya akan berterusan membaca dan menatap chapter demi chapter buku diary dari penjara yang ditulis sendiri oleh almarhum Datuk Harun Idris. Ini semua saya katakan bukan sebagai pedoman kita agar kita melayari hidup ini dengan lebih sempurna. Cuma tadi saya didatangi oleh seorang sahabat. Seronok juga saya. Sahabat saya, dia kata dia menghadapi masalah sekarang ni. Saya kata apa masalahnya? Dia kata dia sekarang ni usianya dalam usia 65 tahun. Anak baru usia 3 tahun, dia kata. Sebab dia baru kahwin. Saya kata, kenapa kahwin lewat? Dia kata, tak ada jodoh. Inilah masalah kita. Kalau dah usia 60 tahun, saudara, anak baru usia 3 tahun, nanti bila sampai usia anak nak masuk sekolah 4 tahun lagi, dia dah 65 tahun, 66 tahun. Kerja pun dah pencen dah. Macam mana tu? Itu belum lagi anak nak masuk pusat pengajian tinggi. Belum lagi kalau anak-anak yang lain. Sebab itu saya katakan, kalau lelaki, saya menghalang anda, seandainya anda mencecah usia 60 tahun ke atas, elakkanlah untuk, orang kata, nak cari lagi, tak usah. Kerana kalau anda berkahwin, artinya anda melakukan penginayaan terhadap orang. Mungkin gadis itu sayang pada anda, kasih pada anda, tetapi dia juga terlupa kerana cumbuan, asmara, kasih sayang, dia lupa bahawa lepas berkahwin, lahir zuriat, umur anda dah berapa tahun. Dan kiranya waktu dalam umur 60-70 tahun, anda meninggalkan alam yang fana ini, anda akan meninggalkan beban yang harus dipikul oleh kekasih anda, yang anda sayangi, yang anda kahwini. Jadi bagi orang tua ni, kalau bolehlah. Memang sekarang ni anak gadis suka kahwin dengan orang tua. Tapi orang tua pun kena fikir panjang. Saudara. Itulah yang saya dapat cerita petang ini, saudara. Kita jumpa lagi besok dengan cerita-cerita masyarakat yang lain. Petang-petang begini, cuaca begini, yang baiknya kalau ada mie rebus. Mari kita sama-sama makan cucuk kodok dan juga mie rebus dan secangkir teh panas ataupun kopi panas. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.